يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي فقال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاتي العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata dia penduduk Kufah mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini satu cerita jadi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia salah seorang daripada 10 orang sahabat yang awal-awal Nabi kata ini ahli syurga. Dia orang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia satu orang yang cukup hebat. Kerana hebat dia, macam mana tak hebat tuan-tuan, dia di kalangan orang laki-laki dia orang yang keempat masuk Islam selepas daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas daripada Ali bin Abi Talib, selepas daripada Zaid bin Harithah. Orang keempat masuk Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi SAW awal-awal dah endorse dah sahkan Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang daripada 10 orang yang jamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan dia juga terkenal sebagai satu orang yang mula-mula sekali tumpah darah atas nama Islam. Orang yang pertama tumpah darah kerana Islam. Lepas dia balik daripada majlis Nabi SAW, dalam perjalanan balik, masa tu masih zaman awal Islam, dalam perjalanan balik dia kena galang tengah jalan dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanya dia, apa kamu nak kata tentang Tuhan kami, Al-Lata, Al-Uzza, ni Tuhan-Tuhan yang kami sembah ni, apa kamu nak kata? Dia dengan beberapa orang sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas kata dekat Abu Jahal, dia kata Tuhan hampa ni tak lebih daripada batu yang tuli pekak dan tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bawa mudarat. Abu Jahal lawan dia balik. Abu Jahal kata, dah, bukan Tuhan kami, Tuhan hampa yang tuli pekak yang tak boleh buat apa-apa. Dia lawan balik. Mula-mula lawan mulut, lepas tu naik tangan berdarah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia orang pertama sekali titik darah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila pergi jumpa Nabi SAW dalam berdarah tu, pergi jumpa Nabi SAW, Nabi basuh luka dia. Dan Nabi kata dekat dia, wahai Sa'ad, ini darah tumpah kerana Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang hebat, tuan-tuan. Dia masuk Islam, mak dia mogok lapar, sehari semalam tak makan tak minum apa-apa. Masuk hari kedua, mak dia tetap tak mau makan tak mau minum. Mak dia kata dekat dia, Sa'ad, hang tak merasa malu ke? Aku mati kerana protes tindakan hang masuk Islam ikut Muhammad. Mati aku esok, nama hang akan disebut-sebut sebagai anak yang tak guna, menjadi punca kepada mak mati. Hang tak malu ke? Dia jawab balik dekat mak dia. Dia kata, mak, kalau Allah bagi dekat mak 1000 nyawa, sehari saya tengok 1 nyawa mak jatuh, sehari 1 nyawa mak jatuh, saya tunggu sampai 1000. Saya tak tinggal agama Muhammad SAW. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, orang hebat. Hadis yang kita baca ni cerita pasal dia. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab naik jadi khalifah, Sayyidina Umar lantik dia menjadi gubernur di Kufah. Bila dia dilantik menjadi gubernur di Kufah, berlaku satu benda. Ada satu kumpulan orang di Kufah ni, syaka ahlul Kufah Sa'dan. Mereka pergi mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Mereka kata dia ni tak layak jadi gubernur. Tuan-tuan cuba tengok betapa tidak adilnya dunia ni. Orang sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas tu, orang sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ada orang tepi jalan boleh condemn dia. Yang kata dunia ni dia boleh jadi macam tu. Satu tok guru hebat, satu tok guru besar, satu orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang tentu dapat syurga. Nabi sebut macam tu, tiba-tiba tepi jalan, kutu tepi jalan boleh condemn dia. Ini menimpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar Al-Khattab sebagai khalifah pada masa tu, dia kata fa'azzala lahu wasta'amala alaihim Ammar. Sayyidina Umar tak mau keadaan ini menjadi tegang, keadaan menjadi tak terkawal, maka Sayyidina Umar guna kuasa dia sebagai khalifah, dia pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun dia tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang baik, tetapi bila dah bunyi sana sini duk sembang, duk kata dekat dia, duk tohmah dia, duk fitnah dia, dia tak mau keadaan jadi tak terkawal. Sayyidina Umar Al-Khattab pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ganti dengan Ammar menjadi gubernur Kufah, ganti kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tindakan cepat Sayyidina Umar. Fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Cakap-cakap penduduk Kufah tak suka dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, melarat sampai mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia ni semayang dia ada problem. Mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini la yuhsinu yusalli, dia ni semayang tak elok, semayang tak cantik. Di kalangan ulama hadis mengatakan, mereka tuduh kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini suka semayang lambat-lambat, suka semayang akhir waktu. Mana mungkin tuan-tuan orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini nak pergi semayang akhir waktu? Tetapi itu tohmahan, tetapi itu tuduhan, tetapi itu fitnah yang berjaya mempengaruhi sebahagian orang. Orang
tahu kata dia bagus pun, tapi cerita tak baik main di telinga ni, ada orang percaya. Maka cerita mereka nak perburuk dia ni, macam-macam mereka buat keluar cerita. Saat ni macam ni, saat ni macam ni, saat ni macam ni, sampai melarat kepada dia ni la yuhsinu yusalli, semayang pun tak bagus dia ni. Fa arsala ilaihi Umar Al-Khattab, walaupun dia pecat, tapi dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai jumpa dia. Faqala Umar, Sayyidina Umar kata dekat dia, ya Aba Ishaq. Dah pecat-pecat dah, panggil mai jumpa. Sayyidina Umar nak dengar daripada mulut dia. Ini Umar Al-Khattab, dia memberi peluang kepada orang yang kena tuhmah membela dia. Dia tak dengar orang kata, dia kata sama. Tapi dia dengar orang kata, dia panggil mai. Dia kata Sa'ad, yang dikenali dia ni dengan kunyah dia Aba Ishaq. Aba Ishaq ni ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar kata dekat dia, ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Cina Umar kata, report mai dekat aku, kata hang ni semayang ada hal. Apa masalah dengan hang? Hang suka semayang akhir waktu? Hang semayang tak ikut macam Nabi tunjuk? Zaman tu tuan-tuan, kalau semayang tak macam Nabi semayang, itu salah besar. Sebab semayang ni Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa kena semayang macam aku semayang, Nabi kata. Nabi takbir macam mana, Nabi qiyam macam mana, Nabi sujud macam mana Nabi buat macam tu kena buat. Tak boleh buat lain daripada Nabi. Sebab Nabi kata, sallu, semayanglah hampa semua kama, seperti mana hampa tengok aku ni usalli, aku semayang macam mana aku semayang, macam tu hampa kena semayang. Maka Umar panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar tanya dia, hang semayang macam mana sampai orang komplain ni? Faqala, kata Sa'ad, dia kata, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bila mai depan Sayyidina Umar, dia kata, ya Amiral Mukminin, saya tak tahulah apa yang orang komplain, tapi yang saya boleh bagi tahu, dia kata, saya semayang macam mana Nabi semayang. Saya tak tahulah tuan-tuan, orang yang keempat masuk Islam. Nak bercakap apa? Dia orang yang keempat masuk Islam, duduk depan Nabi. Masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik, ditarbiyah, dibela, dilatih semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata dekat Sayyidina Umar, aku semayang, dia kata macam mana semayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata, la akhrimu anha usalli salatayil isya fa arqudu fil ulayaini wa ukhrifu fil ukhrayaini. Macam mana Nabi semayang? Nabi semayang Aisyah 4 rakaat, 2 rakaat hak mula Nabi bagi panjang sikit, 2 rakaat yang akhir Nabi bagi pendek, bagi ringkas, bagi ringan sikit. Macam tu Nabi buat, macam tu aku buat, dia kata. Itu sunnah Nabi. Nabi bila semayang 4 rakaat, 2 rakaat mula tu Nabi tarik bagi panjang sikit. Pasal apa? Nak bagi dan orang yang tak ambil ayat semayang, dia ambil ayat semayang apa semua. Rakaat pertama, kedua bagi panjang sikit, rakaat kedua dipercepatkan. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kalau Nabi semayang macam tu, hatta semayang Aisyah Nabi buat macam tu, aku buat macam tu, macam Nabi buat. Kalau salah lagi tak tahu. Dia membela diri. Qala, Sayyidina Umar bila dengar, dia kenal tuan-tuan. Sayyidina Umar kenal orang baik, orang tak baik, orang jujur, orang tak. Sayyidina Umar tuan-tuan kenal dia ni. Panggil itu sekadar untuk nak bagi peluang bela diri. Tapi Umar tahu dah Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang macam mana. Panggil ni formality saja. Panggil mai nak tanya, nak dengar hang nak jawab macam mana. Umar kata, azalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Dia jawab macam tu aja. Sayyidina Umar kata kat dia, depa buruk sangka dekat hang wahai Aba Ishaq. Umar terus kata macam tu, depa buruk sangka dekat hang. Hang tak macam yang depa kata, tetapi depa buruk sangka dekat hang, depa suudzon dekat hang. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Sayyidina Umar tak habis di situ. Sayyidina Umar kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, Sa'ad, hang pergi balik ke Kufah.
Bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Umar hantar beberapa orang sahabat lain pi sama-sama. Hang balik pi ke sana, yas'alu anhu ahlal Kufah, sama dengan beberapa orang yang aku hantar ni pi masuk dalam masyarakat Kufah ni, pi dengar sendiri apa orang nak kata kat hang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, kita duk maki orang kan kita kenal orang yang kita maki tu. Ini manusia kadang-kadang dia benci dekat satu orang, dia pun bukan kenal kawan dia benci tu, tapi orang duk main habaq pelik-pelik, dia pun benci. Ini yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang Kufah ada sebahagian tak suka kat dia, tapi tak kenal dia pun. Yang tak suka tu tak kenal pun. Umar kata tak apa, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku hantar beberapa orang sahabat ikut hang pi masuk dalam Kufah sana, pi duduk dalam masyarakat Kufah, sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, dengar mereka nak kata apa. Hang dengar sendiri apa orang nak kata dekat hang. Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yusnauna ma'rufah. Pi satu masjid dalam Kufah ni, pi belaka semua. Pi semua orang bila sebut Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka buat macam ni. Mereka kata bagus. Orang masjid dengan orang baik dia suka kan. Walaupun dia tak kenal dia, bila dia sampai, dia boleh tanya mereka, dia kata apa hampa nak kata tentang gubernur hampa Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia kata dia okey, lagu ni dia buat. Pergi masjid lain pula sebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur hampa ni hampa kenal ke? Dia kata kenal pada duduk depan dia tak kenal. Dia ni macam mana? Dia kira orang dengan okey sama. Pergi tanya satu masjid pula, Sa'ad bin Abi Waqqas, hampa tahu tak dia siapa? Dia kata dia gubernur kami. Dia macam mana? Dia kira tak boleh nak cari orang baik macam dia, kira sama dengan okey dengan orang juga. Sehinggalah dia kata hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sampai satu masjid kepunyaan Bani Absin. Bila sampai di situ, faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usamah bin Qatadah. Bila sampai masjid ni, satu orang yang bernama Usamah bin Qatadah. Dia ni bila dengar orang tanya pasal Sa'ad bin Abi Waqqas, faqala, dia kata apa? Dia kata ama idna syattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Oh, hampa nak tahu pasal Sa'ad ni? Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang jadi gubernur kita ni, cantik, aku nak abang kat hampa dia ni siapa? Dia kata. Nombor satu, dia kata yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni la yasiru bis-sariyah, dia suruh orang pergi perang, dia sendiri tak pergi. Ni sembang ni macam dia kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal hak duduk ada depan tu Sa'ad lah. Oh, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hamba tahu dia siapa? Ini gubernur tak guna punya. Dia kata dia ni apa? Dia ni la yasiru bis-sariyah. Bila tentera ni, saraya, kumpulan tentera-tentera yang dia hantar pergi perang ni, dia tak pergi. Dia suruh orang aja, dia sendiri tak pergi. Wala yaqsimu bis-sawiyah. Bila awak balik harta rampasan perang, dia bahagi tak adil. Pembahagian dia tak berlaku adil. Dalam membahagikan harta ghanimah ni, dia tak berlaku adil. Yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni, ini kira tembak M16 dia tembak, pang bagi. Dia tak tahu hak dia duk tembak tu duk depan dia. Dia kata wala ya'dilu fil qadiyah. Dia ni bila dia jatuh hukum dalam perbicaraan, dia tak berlaku adil. Dia kata kira teruk lah. 3 biji tu kena pun kira TKO lah. Tapi masalahnya peluru kosong, tembak tak betul, tapi berani cakap tu. Walaupun cakap tak betul, tapi berani. Dia bercakap depan-depan, dia kata wala ya'dilu fil qadiyah. Dia tidak pernah berlaku adil apabila dia menghukumkan sesuatu kes yang dibicarakan. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas duduk dengar orang duduk kata kat dia depan-depan, duduk kata kat dia tapi tak kenal dia. Qala Sa'ad, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata apa? Dia kata wallahi la ad'uwanna bithalathin. Dia kata demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku nak minta dekat Allah 3 perkara dekat orang ni. Dia kata tunggu lah. Dia tak marah, dia tak maki balik, dia tak serang balas, dia tak apa, dia kira serah balik benda ni dekat Tuhan.
Dia cuma kata, wallahi demi Allah, la ad'uwanna bi salatin. Aku nak minta kepada Allah 3 benda kena kepada dia ni. Allahumma in kana abduka hadha kadhiban. Dia kata, ya Allah, kalau dia ni, kalau sekiranya dia ni kadhiban, kalau dia ni pembohong, qama riya'an wa sum'ah, dia bangkit bercakap duk hantam aku terang-terang ni, dia bercakap ni kerana riya dan kerana sum'ah, kerana nak tunjuk dia berani gasak aku sebagai gubernur. Kalau itu niat yang ada dalam hati dia, ya Allah, aku nak minta 3 benda bagi kat dia ni. Yang pertama, dia kata fa'atil umrah, ya Allah, panjangkan umur dia ni. Dia minta benda baik yang tu. Ya Allah, dia kata, kawan hak duk fitnah aku, duk tahmah aku, duk buat benda tak elok, merosakkan aku, mengaibkan aku, menjatuhkan maruah dan nama baik aku ni, aku minta kepadamu, ya Allah, fa'atil umrah, bagi panjang umur dia ni. Wa atil faqrah, yang kedua, ya Allah, biar dia panjang umur dalam kefakiran, dia kata. Yang ketiga, wa'arridhu lil fitan, ya Allah, biar dia panjang umur, tetapi sepanjang umur dia hidup di dalam fitnah. Dia kata banyak tu. Wa kana ba'da dhalik, kata rawi hadis ini, macam yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam doa dia, idza su'ila, kemudian selepas daripada tu, betul apa berlaku kepada orang yang duk kata dekat dia, yang kata, orang yang duk fitnah dia, Usamah bin Qatadah ni, apa jadi dekat dia ni? Dia jadi tua bangka, nyanyuk, merapu berjalan kot dalam pekan. Idza su'ila, apabila orang mai tanya dekat dia, apa pasal hang jadi macam ni? Nampak duk pergi masjid elok dulu ni, pasal apa hang jadi macam ni? Jadi tua, nyanyuk, tak mati-mati, lepas tu hidup dalam fitnah. Apa pasal hang jadi macam ni? Yaqul, dia sendiri jawab. Usamah bin Qatadah yang fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia sendiri jawab. Dia kata apa? Syekhun kabir maftun. Dia kata, aku orang tua yang sudah kena fitnah. Dia kata, asabatni da'wat Sa'din. Dia kata, telah asabatni da'watu Sa'din. Dia kata, telah menimpa aku, telah makbul ke atas aku doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, ni aku jadi macam ni pasal apa? Dia kata, doa Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang cukup baik yang aku fitnah dia ni, doa dia kena kat aku lah ni. Dia kata, dia tahu benda tu. Dan kata rawi hadis ini, dia kata apa? Fa ana ra'aituhu ba'du. Rawi hadis ni kata apa? Aku sendiri melihat apa yang jadi kepada Usamah bin Qatadah ni. Apa jadi dekat dia? Qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Ni kening pelupuk mata ni dah dia melanduk turun dah kerana tua dia. Kulit jadi lembek, dia jadi kendor ni, sampai kening, sampai pelupuk mata ni dia reban jatuh, sampai katuk biji mata, nak buka tak boleh dah. Tua sampai macam tu. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq. Duk melila ke atas jalan, bila nampak perempuan lalu, dia duk pegang tangan. Dia jadi lugu tu. Fayarmizuhunna, pegang tangan perempuan, dia duk cucuk-cucuk pinggang orang perempuan di jalan raya. Maka terbukti kepada semua orang, fitnah sudah menimpa dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah, yang pertama sekali, kita tak akan dapat puaskan hati semua orang. Orang sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas, orang sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas pun tak boleh nak puaskan hati semua orang. Hebat tuan-tuan, kita dah bagi tahu tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas laki-laki yang keempat masuk Islam. Dalam senarai orang masuk Islam, dia nombor 4. Sa'ad bin Abi Waqqas terbukti mak sampai tak mau makan, tak mau minum, dia tetap dengan pendirian dia, tak tinggal agama Islam, sehingga kan turun ayat daripada surah Luqman. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ayat ni sampai habis, ayat 14 sampai 15 ni, ayat ni turun kerana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang sebegitu punya hebat, dalam sejarah kita dah sebut tadi, terbukti orang pertama tumpah darah atas nama Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ni bila mati dia, isteri-isteri Nabi minta supaya mayat dia dibawa mai ke Masjid Nabawi kerana Aisyah dan isteri-isteri Nabi nak menyembahyangkan mayat dia. Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, buka dalam hadis Sahih Muslim, tuan-tuan akan jumpa hadis tu. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha minta apabila sampai berita dekat dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, meninggal dunia, Aisyah isteri Nabi SAW terus bagi tahu dekat orang semua, dia kata tolong bawa mai mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni, mai letak di depan rumah kami. Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah tepi tu aja, tempat makam Nabi tu. Bawa mai depan ni, kami nak sembahyangkan mayat dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni dekat dia nak mati, dia pesan tinggal. Dia kata jubah yang dia pakai semasa perang Badar, jubah yang dia pakai tu gunakan untuk kapan dia bila dia mati. Dan orang menunaikan pesan dia. Jubah yang dia pakai masa perang Badar itu, jubah itu digunakan untuk kapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas ini pun dikondem oleh sebahagian orang. Maka kesimpulan dia apa? Tak ada siapa pun boleh puaskan hati semua orang. Tak akan ada orang boleh bagi semua orang puas hati dengan dia. Sentiasa akan ada orang tak suka kita. Yang pentingnya apa dia? Bukan orang suka tak suka kita. Yang pentingnya kita duduk atas jalan kebenaran. Itu yang penting. Orang suka tak suka itu orang punya hal. Pengajaran yang kedua apa dia? Orang bila dia busuk hati, dia sanggup buat apa sahaja fitnah dan tohmahan kepada orang yang dia tak suka. Sehingga kan orang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini, orang boleh kata dekat dia innahu la yuhsinu yusalli, semayang pun tak betul. Orang boleh kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas macam tu. Maksud dia apa? Orang kalau dah dia busuk hati, dia tak suka dekat satu orang, benda tak masuk akal pun dia boleh kata ke orang tu. Kesimpulan yang ketiga yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah, walaupun kita ada dengar cerita-cerita tak elok tentang orang-orang, wajib ke atas kita siasat dahulu. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, itu yang disuruh oleh agama Islam. Umar Al-Khattab mai cerita dekat dia macam ni, dia siasat dulu. Dia panggil orang yang berkenaan dengan penjelasan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas didapati bersih daripada tuduhan yang digembar-gemborkan di dalam masyarakat. Maka kesimpulan yang ketiga apa dia? Wajib disiasat sebarang apa yang sampai ke telinga kita. Yang keempat, hati-hati dengan doa orang-orang yang baik-baik yang kena zalim. Hati-hati dengan doa orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik kena zalim, doa dia tak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan doa orang yang macam ni. Jangan buat tak elok kepada orang yang baik-baik ni. Kesimpulan yang kelima apa dia? Selesai dahulu pendapatan, selesai kemudian tak ada guna. Apa yang terjadi kepada Usamah bin Qatadah tadi, itu selesai kemudian tak ada guna. Dah jadi macam tu dekat dia, orang pergi tanya dia, apa pasal hang jadi macam ni? Dia jawab apa? Aku dah kena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksud dia apa? Dia dah menyesal dah, tapi menyesal sudah tidak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil iktibar daripada muqaddimah hadis sahih muttafaqun alaih, sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Ambil iktibar daripada hadis itu, jangan kita terpedaya dengan apa yang duk jadi di keliling kelalang kita. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15 muka surat 6. Bab ma jaa dima'ukum wa amwalukum alaikum haram. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis, segala darah kamu dan harta benda kamu haram ke atas sekalian kamu, buat angkara atasnya antara sekalian kamu. Tajuk malam ni ialah dia nak bagi tahu dekat kita, kata kita sama-sama orang Islam. Kita sama-sama orang Islam ini haram ke atas kita tumpah darah saudara sama seagama. Haram ke atas kita ni curi harta saudara seagama. Haram ke atas kita ni mengaibkan saudara seagama. Haram hukum dia. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini menerangkan kepada kita beberapa pengajaran syarak supaya kita sama-sama hidup dengan sentosa dan dengan aman. Tuan-tuan, matlamat kita hidup bermasyarakat ni apa matlamat kita? Kita nak hidup aman. Itu matlamat kita.
Tuan-tuan mahu duduk dalam sebuah negara yang bom duk meletup kiri kanan? Sampai anak nak pergi sekolah pun kita tak arah. Takut saat lagi anak kita pula pergi terjumlah di dalam jumlah yang korban kerana bom. Kita tak mahu keadaan macam tu. Kita mahu duduk dalam sebuah suasana yang aman sentosa, yang aman damai. Itu yang kita nak. Tidak akan boleh jadi aman kalau sekiranya kita tidak ikut Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak aman. Ada anak perempuan umur 11 tahun, 12 tahun, tak usah cakap 15, 16 tahun. 11, 12 tahun pun kita takut dah ni. Takut. Pasal apa? Keamanan tu tak cukup lagi. Aman, kalau nak dibandingkan dengan negeri yang bom duk meletup bumbang-bumbang, kita aman. Tetapi tak cukup aman lagi. Pasal apa? Pasal kih rogol dan sebagainya duk jadi di sana sini. Pasal apa? Pasal kita tak 100% tunduk kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Baik. Dia kata manakala dijunjung supaya kita sama-sama hidup aman sentosa, hidup dengan sentosa dan aman. Manakala dijunjung sebagaimana yang disuruh oleh syarak itu. Kita junjung apa yang agama suruh, kita junjung Quran, kita junjung hadis Nabi, tentu aman. Tentu aman. Macam tu. Baik, maka sekalian pengajaran ini telah keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan kepada para sahabatnya. Nabi pesan sangat dah. Contoh ni bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sesuai kita ambil sempena Rabiul Awal ni, ambil tahu balik apa Nabi pesan dekat kita. Ambil tahu balik Nabi habaq lagu mana, Nabi pesan macam mana. Pasal kita nak keamanan, pasal kita nak hidup yang penuh keberkatan. Maka tidak akan ada aman, tidak akan berkat, melainkan kalau kita ikut Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman dan berkat tu akan ada. Dan segala sahabat ambil ingat dan para sahabat mengamalkan sampailah kepada kita sekarang ini. Start daripada sahabat Nabi dulu, kita nak baca cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, mai cerita Abu Hurairah, macam-macam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sampailah kepada kita hari ini. Kita duk ikut Quran tu lah, kita duk ikut hadis Nabi yang tu lah. Kita tak ambil yang lain, melainkan hak Nabi sebut dulu, hak tu kita duk pakai lah ni. Dia kata, dan telah disematkan oleh beberapa orang ahli hadis di dalam kitabnya. Kitab hadis ni tuan-tuan, duk ada. Sahih Bukhari saja berapa jilid duk ada. Sahih Muslim saja berapa banyak duk ada. Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, ni semua duk ada. Ada lagi Ibnu Abi Dunya. Macam-macam kitab hadis ni duk ada. Buka dan baca. Kalau tak mengaji, sampai bila pun kita tak tahu apa. Dia kata satu daripada ahli hadis itu ialah Imam At-Tirmizi, dan dikeluarkan hadis ini, kata dia, An Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada' lin-nas ayyu yawmin hadha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam khutbah Nabi di Mina. Ni hadis yang kita nak baca ni sebahagian daripada khutbah Nabi ketika Nabi buat haji. Di Mina, Nabi bangkit bagi khutbah. Orang duk dengar khutbah ni. Pada hari ia mengambil haji yang masyhur dengan nama Hajjatul Wada'. Nabi buat haji sekali aja, tuan-tuan. Nabi buat haji sekali aja. Nabi tak ada nak buat 2-3 kali. Nabi buat haji sekali sahaja. Dan haji itu dinamakan Hajjatul Wada'. Tak lama selepas haji Nabi ni, maka Nabi pun wafat, kembali ke rahmatullah. Begitu. Maka bersabda Nabi SAW bagi sekalian sahabatnya yang hadir mendengar khutbah itu, Nabi kata, hai sekalian sahabatku, apakah harinya hari kita ini? Nabi tanya soalan macam tu. Dalam khutbah tu Nabi tanya. Nabi bangkit berdiri, Nabi kata, ayyu yawmin hadha? Hangpa tahu dah hari ni hari apa? Nabi tanya macam tu. Masalah, dia kata hari raya Haji Al-Akbar dan kehormatan dia. Sesungguhnya sangat besar kelebihan hari raya Haji Akbar itu, dan dapat pahala besar siapa-siapa yang dapat haji di dalamnya itu. Tuan-tuan, Haji Akbar ni tidak ada satu pun petunjuk di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan Haji Akbar itu ialah apabila hari wukuf jatuh hari Jumaat. Tak ada. Orang aja datang. Orang saja kata, oh tahun ni wukuf jatuh hari Jumaat ni, tahun ni Haji Akbar ni. Pakat timpa pergi, jatuh kena pijak mati beribu-ribu orang. Tidak ada satu pun hadis yang sahih yang mengatakan Haji Akbar itu ialah apabila
wukuf jatuh pada hari Jumaat. Tak ada. Haji akbar di sisi ulama hadis ni apa dia? Haji akbar ni ialah haji tu lah. Setiap haji itu akbar. Itu maksud dia. Haji itu akbar. Haji itu satu benda besar, satu hari besar. Siapa yang pergi ke Mekah buat haji, wukuf jatuh hari apa pun, haji itu tetap haji akbar. Maka dia diwajibkan ke atas semua orang Islam. Jangan duk ingat kata sayang tahun ni tak dapat haji akbar. Dah, haji akbar ni siapa pun boleh dapat. Dengan syarat hang buat betul-betul. Pi ke Mekah atas duit halal, pi semata-mata bukan kerana nak walik title, tapi pi kerana nak menunaikan perintah Allah. Sampai di sana dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tawaduk. Pijak aja bumi Mekah tu ayak mata merambu. Masuk aja dalam Masjidil Haram, mata tangkap aja Kaabah tu ayak mata turun. InsyaAllah haji akbar Tuhan bagi kat dia. Duduk di Mekah ni tak senang. Duduk atas hotel ni, hati duduk ingat nak turun pergi ke Kaabah, nak turun ke Masjidil Haram. Dia sentiasa hati duduk ingat macam tu. Masa lebih banyak di Masjidil Haram daripada di hotel, daripada di bazar. Kalau kita orang macam tu, rindu kita, cinta kita, kasih kita, sayang kita kepada Kaabah itu, Allah yang mengetahui. InsyaAllah kita pergi bila pun, haji tu haji akbar. Dia macam tu. Baik. Dia kata apakah Nabi SAW tanya sahabat semua. Nabi kata apakah harinya hari kita ini? Nabi kata hampa tahu tak ni hari apa? Ni waktu Nabi buat haji ni. Dan tersebut di dalam Bukhari sabda Nabi SAW, tidakkah sekalian kamu tahu apakah hari kita ini? Maka sahut segala sahabatnya, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ini adab sahabat. Sahabat bila Nabi tanya, mereka anti pukul tak tahu. Sebab sahabat ni bukan jenis nak tunjuk pandai. Nabi SAW tanya, hampa tahu tak ayyu yaumin hadha? Hari ni hari apa? Nabi tanya macam tu. Sahabat jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu, kami tak tahu. Padahal mereka boleh jawab. Mereka boleh jawab kata hari ni hari Khamis. Mereka boleh jawab kata hari ni hari Jumaat. Mereka boleh jawab kata hari ni hari raya. Mereka boleh jawab kata hari ni hari kita buat haji. Macam-macam jawapan sahabat boleh jawab. Tapi sahabat jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Tak mau tunjuk kata lebih pandai daripada Nabi ni. Tak mau tunjuk. Baru ni kita baca satu hadis di mana masjid dia lupa dah. Kita baca satu hadis cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari dia duduk bercakap dengan bini dia, duduk sembang dengan bini dia. Bini dia duduk cakap macam mana kat dia. Dia kata kat bini dia kata hang orang perempuan. Dia kata kat Sayyidina Umar tuan-tuan cengeng. Bini cakap macam mana kan? Dia kata hang orang perempuan, hang duduk dia. Aku yang akan buat keputusan. Bini dia jawab balik dekat dia. Bini Sayyidina Umar ni, dia kata abang, dia kata awak abang jadi cengeng macam ni. Ni cara kita sembang lah. Hadisnya lebih kurang begitu. Bini dia kata awak abang jadi cengeng macam ni. Abang tahu dah anak kita Hafsah. Hafsah anak Sayyidina Umar. Hafsah menjadi isteri Nabi SAW. Bini Sayyidina Umar kata dekat Sayyidina Umar, dia kata abang tahu dah anak kita Hafsah. Hafsah yang menjadi isteri Rasulullah SAW. Hafsah boleh bagi pandangan dia dekat Nabi. Dan Nabi boleh dengar. Nabi tutup guru kita. Nabi pun boleh dengar apa bini dia kata. Awak yang abang ni jadi lugu ni. Sampai saya cakap tak boleh dengar masuk. Orang perempuan pun jangan dengar. Pasal dia buat bermain mengaji juga. Dia kata balik dekat lelaki dia, dekat Sayyidina Umar. Dia kata macam tu. Sayyidina Umar tanya dia, betul ke? Dia kata saya tahulah Hafsah tu anak kita. Apa-apa jadi dia main beritahu dekat saya. Bahkan Hafsah pernah main habaq kat saya. Kadang-kadang dia bincang dengan Nabi. Bincang. Dia mempertahankan pendapat dia. Nabi duk kata hak Nabi kata. Sehingga jadi masam muka Nabi. Kerana tak puas hati dengan Hafsah ni. Umar Al-Khattab bila dengar macam ni, merah menyala lah muka dia. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Umar dengar macam tu, ambil baju, solom pakai, berdebuk, jalan pergi rumah Nabi, rumah Hafsah. Bila sampai di sana, dia panggil Hafsah, terus tanya Hafsah. Dia kata, Hafsah, aku nak tanya hang satu benda, betulkah hang ni duk lawan cakap Nabi? Dia pergi tanya anak dia Hafsah, dia kata, betulkah hang duk pergi lawan cakap Nabi?
Hafsah kata lawan tak lawan dah, bincang tu selalulah. Hafsah kata, betul ke hang biasa berbincang dengan Nabi sampai Nabi kadang-kadang muka jadi masam sampai ke malam? Betul ke? Hafsah kata betul lah Bapak, tapi kami bincang. Dia nak dengar yang tu aja. Dia nak dengar tu, dia dengar apa Sayyidina Umar kata dekat Hafsah. Dia kata, Hafsah, jangan sekali-kali hang terlintas dalam hati hang bahawa apa yang hang kata tu lebih baik daripada apa yang Nabi kata. Soal hang bini Nabi, soal apa itu aku tak mau dengar. Tapi aku nak bagi ingat dekat hang, walaupun hang bini Nabi, tetapi Nabi tu Nabi. Dia kata. Soal hang bini dia itu soal lain. Soalnya Nabi itu Nabi. Dia kata. Hang tak boleh teringat pun tak boleh. Dia kata, hang tak boleh ingat kata apa yang hang kata ni lebih baik daripada apa yang Nabi kata. Sebab Nabi kata tu mesti lebih baik daripada semua orang kata. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, hormat dia kepada Nabi ini mencapai tahap tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh bayang dah orang hari ni bila dengar hadis Nabi boleh duk condemn balik. Orang hari ni terang-terang hadis duk ada depan mata baca, dia boleh duk kata ni tak boleh ikut semua. Kalau ada Sayyidina Umar tuan-tuan, dia kerat 18 tahun ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ceritanya. Kita bila kita baca kitab ni, kita nak kena tahu sampai situ. Kita bukan takat nak dengar aja hadis Nabi, kita nak tahu betapa sahabat Nabi mereka sanjung Nabi ni macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi SAW tanya, sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Adab, jaga adab daripada dengan Nabi. Maka sebab pun dijawab mereka itu dengan yang demikian, kerana pada perasan mereka itu akan ditaruh Nabi nama lain pada nama yang sedia maklum itu. Bila Nabi tanya, ayyu yaumin hadha, hari ni hari apa? Tu saya dah buat cakap pandai lah. Pasal apa? Pasal Nabi tanya, tu mesti ada pasal. Mungkin Nabi nak tukar nama lain. Mungkin Nabi nak tukar nama ni, nak tukar daripada nama Khamis, nak tukar nama lain ke? Mungkin. Jadi kita terus ada buat pandai. Pulang dekat Nabi lah. Nabi nak kata macam mana pun. Maka sabda Nabi SAW, bukankah hari ini hari haji akbar? Nabi kata, bukankah lah ni kita ada di Mina ni kerana kita dalam rangka nak menyempurnakan ibadat haji? Bukankah hari ini hari haji akbar? Nabi kata, bukankah hari ini hari kita buat haji, dan haji ni sesuatu yang akbar, sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu yaumul hajjil akbar. Maka kata semua sahabat, ya, inilah hari raya yang besar. Turut aja yang ni yang kita dah baca dalam Quran. Dia kata apa? Sami'na wa ata'na. Ini sahabat Nabi. Nabi kata apa pun, Nabi kata apa pun, sami'na wa ata'na. Kami dengar apa yang Nabi kata, kami taat. Tak ada cerita lain dah. Nabi kata hari ni hari raya besar, kami kata hari ni hari raya besar. Nabi kata hari ni hari haji besar, kami kata hari ni hari haji besar. Nabi kata apa pun kami ikut. Pasal apa? Pasal tidak akan ada orang lain yang boleh kata lebih baik daripada apa yang Nabi kata. Dia macam tu. Baik. Haji akbar ya Rasulullah, dia kata. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, tidakkah sekalian kamu ketahui apakah negeri kita ini? Nabi tanya soalan tu pula. Nabi kata, hampa tahu tak kita duduk ni dalam negeri apa? Nabi tanya macam ini. Semua soalan boleh jawab. Soalan boleh jawab. Maka sahut sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Sopa juga. Sahabat kata, Allah dan Rasul yang lebih tahu negeri apa kita duduk lah ni. Maka sebab pun disahut oleh mereka itu begitu, kerana sangka mereka itu barangkali ada nama lain daripada nama yang sedia maklum kepada mereka itu. Kira Nabi mau beritahu apa pun. Nabi yang akan menentukan apa pun. Maka sabda Nabi SAW, bukankah negeri ini ialah negeri Makkah? Nabi kata, bukankah kita duduk lah ni, kita duduk pijak lah ni, Mina apa semua ni, bukankah ini Mekah? Yakni negeri yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berbunuh-bunuhan di dalamnya. Nabi kata Makkah adalah negeri yang Allah tak akan izin siapa pun sama-sama penduduk Mekah ni berbunuh-bunuhan. Dia kata. Maka sahut mereka itu, bahkan ya Rasulullah, ini adalah negeri Makkah. Ikut apa Nabi kata.
Sambung hadis tu, dia kata qala fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Kemudian sabda Nabi SAW bahawasanya Nabi kata, darah-darah sekalian kamu dan harta sekalian kamu dan maruah dan kehormatan sekalian kamu haram membuat angkara di antara sekalian kamu, seperti mana haram kamu buat langgar hukum kehormatan hari kamu ini dan negeri kamu ini. Nabi kata macam mana kita bila mai buat haji, kita duduk di Mekah ni tak boleh duduk buat benda tak elok. Tuan-tuan pergi Mekah niat ihram tak boleh pergi duduk buat lebih kurang lebih lagi orang dalam ihram saja. Pergi duduk cabut rambut pun tak boleh, nak pergi duduk kepak pokok pun tak boleh, tengok batu-batu kat tepi jalan di Mekah elok nak ambil orang balik pun tak boleh. Demikian kehormatan Mekah ni sampai macam tu, sampai tak boleh buat apa pun. Macam mana kehormatan Mekah yang begitu tinggi, macam itulah tingginya kehormatan diri orang Islam. Tak boleh siapa pun pergi bunuh sama-sama orang Islam. Tak boleh siapa-siapa pun pergi duk curi harta benda sama-sama orang Islam. Tak boleh siapa pun sama-sama orang Islam pergi duk jatuh maruah dia, aibkan dia, malukan dia di khalayak ramai dan sebagainya. Tak boleh buat macam ni. Pasal apa? Pasal Nabi pesan masa Nabi buat haji dulu. Tuan, benda ni dengar lagu macam senang, tapi habis kuliah kita start maki orang. Nampak anda? Ni kita duduk dengar ni bahasa macam seram sejuk je, kecut perut je. Habis-habis ni sarut-sarut kasut, naik motor singgah kedai Tom Yam, pasang. Start lah. Kita terlupa apa hak kita mengaji. Kita terlupa apa hak kita mengaji satu benda, tuan-tuan. Kita terlupa pesan Nabi SAW. Baik. Masalah dia kata darah orang Islam itu haram menumpahkannya. Iaitu dalil sepotong hadis dalam masalah tadi. Haram kita mendatangkan apa juga sebab yang boleh menumpahkan darah satu orang Islam daripada saudara-saudara kita yang sama se-Islam. Tak boleh nak bunuh saudara sama se-Islam. Maka tiada harus seseorang itu memukul bedai akan saudaranya sama macam bedal. Dia tulis dalam bedal. Tak boleh kita piduk pukul, piduk bedai suka hati, kita piduk tumbuk, piduk sigung, piduk buat bagi sakit saudara sama se-Islam. Tak boleh, dia kata. Dengan membengkak-bengkakkan badannya dan menaikkan berbalun-balun di tubuhnya, tak boleh. Tak boleh buat lagu tu, dia kata. Dan tiada harus satu orang itu memukul, menghentam saudaranya sampai memecahkan kepala, berdarah dan sebagainya. Tak boleh, dia kata. Banyak orang Islam lah ni bergaduh sama orang Islam. Tentu tak berasa malu, tuan-tuan, bila tengok dia Iraq jadi macam tu. Mereka masuk Iraq dah pergi buat Allahu Akbar dengan cerita penjara Abu Gharib macam-macam punya dia buat bagi anjin metokak tawanan Islam, londeh kain baju, aibkan dia, buat macam-macam cerita pelik dia buat. Cukup takat Amerika buat dekat orang Islam, cukup takat tu sudahlah. Amerika tak balik lagi daripada Iraq ni. Puak sunnah dengan puak syiah bergaduh sama-sama sendiri. Sama-sama Islam, sama-sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah, sama-sama cukup time pergi semayang, sama-sama pergi Mekah buat haji, sama-sama duk pegang Quran duk baca, sama-sama orang Islam ni. Kerana hang sunnah, kerana aku syiah, kerana aku sunnah, kerana hang syiah, aku pergi bom masjid hang, hang main bom masjid aku. Anak aku kecil-kecil mati, anak hang pun kecil-kecil mati. Apa ni? Apa ni? Sampai bila orang Islam nak jadi macam ni? Tenteraan mereka gelak lah ni bila tengok macam tu. Mereka gelak, peluru mereka pun sip, tenaga mereka pun sip. Mereka tak gaduh apa-apa lah ni. Balik pergi di pejabat bantu kopi aja. Tengok orang Islam sama orang Islam duk lawan bono sama sendiri. Ambil iktibar, ambil pengajaran. Jangan kita memulakan balik benda yang sebodoh ini. Bodoh bergaduh sama-sama Islam ni. Hakim kita Quran, hakim kita hadis Nabi. Kalau hang Islam, aku Islam, Quran dengan hadis ni lah rujukkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ataupun dia kata ditiruk dan ditikam dengan pisau. Tak boleh. Sakit hati kat dia. Dia sama agama dengan kita. Dia pun duk pergi sembahyang jemaat sama dengan kita. Satu masjid pula lagi dengan kita. Tahu pergi ambil pisau radak perut dia. Apa ni? Ini agama duk beritahu benda ni. Semuanya itu haram, melainkan pada 3 perkara yang telah pun disebutkan. Satu orang itu boleh dibunuh walaupun sama-sama muslim. Kita baca 2 bulan lepas.
Lagi satu minta maaf bulan lepas tak main. Bulan lepas minta maaf tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Saya pergi Kuala Lumpur, tak dan lah nak buat, nak bagi balik, nak bagi dan ni tak dan. Saya minta jasa baik pihak masjid cari ganti. Cadangkan ke usul amat, minta usul amat ganti. Tak dan lah, nak deras sikit lagi, takat sepitrek boleh bayar. Takut masuk hospital tak main terus sini. Jadi galak lah, rasa galak tu. Dia tak boleh main duduk terbayang muka tuan-tuan, jadi tak syok. Kan kalau duduk keliling ni tak apa. Ni daripada Pubuk Panjang mai, daripada Perlis turun mai kan. Rasa tak syok. Jadi tadi kalau tuan-tuan nak luku kepala saya pun boleh lah. Minta maaf lagi sekali. Baik. Jadi 2 bulan lepas kita dah baca, dah cerita bagaimana Osman bin Affan apabila orang mai kepung rumah dia, dia lari naik atas rumah dia, duk bagi syarahan pula kat tingkap rumah dia. Dia kata, hampa siapa nak bunuh aku? Apa salah aku? Aku tak pernah murtad daripada Islam. Aku tak pernah berzina. Aku tak pernah bunuh siapa-siapa dalam dunia ni. Aku tak boleh ditumpahkan darah oleh siapa-siapa pun. Pasal aku tak buat 3 benda tu. 3 benda tu pengecualian, dia kata. Lain daripada tu tak boleh bunuh orang, dia kata. Masalah harta saudara-saudara yang sama Islam itu haram membuat angkara ke atasnya. Harta tak boleh kita tidak buat pasal. Walaupun cangkui buruk dia, tak boleh curi. Kita duduk berjiran dengan orang sebelah. Kita ni cangkui tak nak beli, kira duduk pinjam mak dia. Pinjam bagi hilang, pinjam bagi hilang. Kira hilang ni memang tangan kita lah duduk hilang. Sampai kawan sebelah ni kata, ingat aku kelang cangkui kan? Itu nak jadi pasal. Dia kata jangan buat angkara. Sama-sama kita ni jangan buat angkara. Ini kira angkara lah. Dia tak bala, tak lagi aku pakai, aku bagi balik. Tak bagi balik pula, hilang pula. Selang sebulan tanya pula, cangkui dah nak pinjam. Untuk cangkui tak ada, aku cangkui kepala hang boleh. Jadi angkara. Dia kata di sini, dia kata jangan tidak buat angkara sama-sama orang Islam ni dengan dalil sepotong hadis tadi. Dia kata maka haram ambil harta orang daripada saudara sama se-Islam itu dengan tiada izin. Tak boleh, dia kata. Maka tidak boleh dicuri baik sedikit ataupun banyak. Sikit pun tak boleh curi. Kita dengan anak kita tuan. Kata hari ni orang balik tu dia, orang balik Moktan. Boh atas meja dapur dengan dia dengan kita duduk dalam kupas makan. Kita tak pernah tanya dia ni hampir balas tak mana. Ni hampir selinak bang mana ni orang Moktan ni. Tak pernah tanya. Oh balik kira makan kan kenyang, alhamdulillah pula lagi. Buat kan. Padahal Moktan tu siapa punya? Dia curi ke? Orang bagi kat dia ke? Dia beli ke? Kita tak pernah tanya. Inilah silap kita. Tak boleh. Dia kata walaupun sebiji, walaupun sikit, walaupun banyak. Hak orang kalau tanpa izin tak boleh. Dan tiada harus, dia kata, dirampas dan diambil dengan kerahnya akan apa-apa harta. Tak boleh diambil cara paksa pun tak boleh. Dia kata, hak orang, bukan hak kita. Sama ada disayangnya ataupun tidak disayangnya harta dia. Kita nampak macam dia tak sayang. Nampak macam dia tak sayang. Contohnya apa? Pam basikal dia. Dia pergi lempang tepi jalan lagu tu aja. Kita dah usaha tengok 2 hari dah. Ambil pam ni dia duduk tinggal hujan panas 2 hari dah. Tak mau kot pergi balai bawah. Kita ada ingat kata dia tak mau, ingat dia tak sayang benda tu dia tinggal di luar pagar sampai berapa hari dah tak peduli. Kita ada ingat dia tak mau, kita pergi ambil. Hak tu pun tak boleh. Walaupun nampak macam dia tak sayang benda tu, sama ada banyak ataupun sikit, dia kata. Dan jika terjumpa harta saudaramu sama Islam itu tercicir ataupun hilang, maka wajib dipulangkan. Dalam fiqh Imam Syafi'i dia ada satu bab, dia panggil bab luqatah. Luqatah ni maksudnya barang-barang yang kita jumpa. Habis mayang apa salerah ni nak balik, tengok ada jam tangan satu dekat kolam masjid. Maka jam tangan itu dia masuk dalam luqatah. Lam qafah, luqatah. Luqatah ni harta tercicir. Kita tak boleh tengok-tengok, oh dia ni mungkin kawan ni dia memang niat nak bagi kat kita pun. Ambil terai-terai pakai lagu duk tengok lagu nampak steady. Alhamdulillah lah jumpa pula di masjid. Tak boleh. Kita ni tuan-tuan, bab nak buat hukum, nak bagi untung kita ni, kira cukup champion lah. Tak boleh. Dalam bab luqatah ni dia ada prosedur dia. Kena mai jumpa orang masjid, ni saya jumpa dekat sekolah, tolong buat pengumuman hari Jumaat misalnya, buat pengumuman siapa ada kehilangan jam tangan pada berapa hari bulan berapa masa kuliah apa hari tu ni, sila berjumpa dengan pegawai masjid, buat pengumuman. Tengok tak ada respon, tunggu kuliah bulan depan, buat pengumuman pula. Pasal apa? Mungkin orang tu bukan orang karya kita, dia main daripada karya luar. Bulan depan dengar pula satu pengumuman. Setelah satu tempoh masa, tak ada siapa claim, tak ada siapa tuntut, kita dibenarkan untuk ambil manfaat benda tu.
Orang masjid orang apa kan dia boleh ambil pakai dan sebagainya. Pakai apa sampai satu tempoh masa sebulan, 2 bulan sampai setahun, 2 tahun, tak ada siapa tuntut. Dia duk pakai benda tu. Lepas tu ada siapa kau pula pinduk tegur jam tu. Dia pun jual ke kawan tu, ambil buang tengah 200 misalnya dia ambil duit. Lepas 3 tahun, ada satu orang mai di masjid tanya, saya ni 3 tahun dulu ada tinggal 1 jam, tu tak silap saya di masjid ni. Tanya balik jam apa? Tanya sebiji macam kita duk pakai 2 tahun tu. Berapa nilai jam tu kita wajib kena bayar balik dekat tuan dia. Ini dia panggil bab luqatah. Dia ketat dia macam tu. Ketat dia macam tu. Kecuali benda yang kita jumpa tu benda mudah rosak. Jumpa pisang mai satu sikat. Jumpa pula dalam bakui motor kita pula. Dia nak jadi rezeki sungguh. Padahal kawan tu bukan dia nak bagi kat kita, dia tahu apa kalut macam mana ke, dia main bubuh dalam bakui motor kita, dia lupa dia balik. Kita pula tengok malaikat kan main bubuh tak main. Oleh kerana pisang nak tunggu bulan depan nak buat pengumuman, buat main tali rupiah sajalah. Jadi pisang tu Masya Allah makan. Tapi kalau bulan depan dapat tahu kata tuan punya dia main, kita kena jumpa dia, minta maaf lah saya dah makan dah. Berapa saya bayar balik. Halalkan benda yang masuk dalam badan kita. Ini dia panggil luqatah. Dalam Islam tuan-tuan tak ada peraturan, tak ada benda yang tak ada peraturan. Semua ada peraturan. Hatta benda kecil nak masuk pancung, peraturan suruh langkah kaki kiri, baca doa, ada. Sampai nak tidur, nak mengiring belah kiri ke belah kanan, nak baca doa apa, ada. Kalau benda yang sekecil itu ada peraturan dia, takkan Islam melupakan benda-benda besar. Maka Islam itu dia bukan sekadar agama saja, tapi Islam itu adalah satu cara hidup, satu sistem hidup yang kalau kita pakai dia, kita boleh pakai A sampai Z, alif sampai Ya, komplit sistem hidup yang sempurna. Dia macam tu. Baik. Dia kata, dan jika telah kamu rosakkan apa-apa harta saudara kamu itu, wajib kamu ganti akan yang kita doa pada dia beritahu lah. Tapi dia beritahu ringkas saja. Dan tiada harus sekali-kali mengambil harta saudara-saudara sama Islam itu dengan jalan tipu. Tak boleh. Tipu ni kok mana pun tak boleh. Seperti saudara kamu minta belikan barang yang harganya RM10 misalnya, maka kamu beli RM8, maka kamu kata kepada dia RM10. Hak tu pun tak boleh. Jadi broker. Duk main kot tengah gitu ya. Duk main kot tengah aja. Orang ni nak jual tanah, berapa nak jual kita? RM25,000. Okey, tak apa, aku pergi cari orang. Dia pergi cari 45, dia markup dah harga tu. Dia abang kat kono 45. Dia abang kat kono ni ada orang nak beli 25. Dia beli, dia ambil duit kawan tu, duit dia main bayar kat kawan ni 25 saja. Hak lebih tu hak dia. Haram. Kecuali kalau sekiranya dia nak menghalalkan benda tu, cara dia macam mana? Anak jual tanah berapa? 25, aku beli. Bayar RM25,000, tanah tu dah pindah milik. Dari segi agama, bila berlaku transaksi jual beli, maka sempurna milik kawan yang beli. Dah jadi hak dia dah, dia nak pergi jual RM100,000 pun pergi. Itu cara dia. Kalau duk main broker kot tengah ni, sana berapa? 25, sini main 45, makan kot tengah, makan duit haram. Tak boleh. Agama kata tak boleh. Tak boleh, jangan buat. Kecuali kalau sekiranya dia minta izin dekat tuan tanah ni. Anak dia apa? 25. Okey, aku pergi cari. Kalau orang tu sanggup ambil lebih macam mana? Tuan tanah ni kata, kalau lebih aku bagi kat hang. Alhamdulillah, sujud syukur pula lagi lepas tu. Kan, 25 pergi cari, ada orang nak ambil 45. Dia bawa main, okey, bayar 45 dekat tuan tu, hak balance tuan tanah bagi balik kat dia. Bagi balik kat dia. Pasal dah janji dah kata nak bagi kat dia. Itu dia panggil hebah, dia panggil pemberian. Halal dapat kat dia. Ini kaedah-kaedah yang ada dalam agama. Dan seperti barang yang tidak cukup, sukatannya 10 gantang, engkau katakan cukup. Ni orang menyaga. Lah ni ramai orang tanya saya, orang menyaga tu tanya. Dia kata, Ustaz, ni dengan minyak tu naik 3 rupang. Cerita 3 rupang ni pun kalau duk cerita, kuliah kita sampai ke 12 mana ni. Dia main abang ni, dia kata dengan naik 3 rupang ni Ustaz, dia kata teruk. Boleh tak boleh Ustaz? Dia kata, saya kata apa? Boleh tak boleh kita jual satu benda, tulis di kampit tu 1 kilo, kita pelari 200 gram. Kita pelari 200 gram. Dia kata sebenarnya tak cukup 1 kilo. Tulis di kampit tu 1 kilo, kita pelari 200 gram. Dia kata pasal apa? Pasal kos naik ni, kita nak penat harga tak lagi. Jadi makcik sapiah pula kena denda 1,000. Cerita ikan tongkuih ni pun kalau sebut tak lagi ke 12 juga, tak boleh habis. Nanya orang tua tu tak pasal-pasal meniaga ada berpuluh tahun, tapi kena kerana kepala ikan tongkuih mana pasal. Kesian kat dia. Nampak tuan-tuan?
Jadi dia ni mai tanya, kampit tulis 1 kilo, kita pelari 200 gram, boleh tak boleh Ustaz? Pelari ni pun pasal apa? Pasal kalau tak pelari kita kena. Kos dah naik lala ni. Boleh tak boleh? Saya kata tak boleh. Itu macam mana ni kos apa? Yang tu hang punya pasal. Saya kata. Cerita dia tak boleh. Sama ada penaik harga kerana kos dah naik, kemudian bersedia untuk bayar 1,000, ataupun macam mana hang fikir, tengoklah kata. Ataupun hang tak tulis 1 kilo. Memang hang tulis macam mana sukata. Itu tak boleh. Dah, kita kena tulis 1 kilo. Itu peraturan. Kalau peraturan dunia hang takut nak langgar, hang nak kena ikut, ini peraturan Allah. Lebih lagi hang kena takut. Dia lagu duduk tengok jauh. Tak boleh ejah Ustaz. Nak ejah lagi. Masya Allah. Yang kata orang kita ni dia. Tuan-tuan, jangan macam tu. Pasal tulis, kalau tak tulis tu lain cerita. Pasal tulis 1 kilo, dia kena cukup 1 kilo. Tak tulis tu cerita lain. Tulis kena ikut macam mana. Kalau tidak, kita kena charge tipu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu. Baik, dia kata atau seperti saudaramu sama-sama Islam itu datang simpan, datang taruh kepadamu apa-apa harta, kemudian kamu habiskannya. Kau tu mai tumpang simpan kat dia ni, hang tolong pegang saya duit aku 10,000. Tolong pegang Ustaz, aku nak pergi Kuala Lumpur. Dalam 4-5 hari aku balik. Aku nak bawa duit cash pay pun nak ni apa kali cek, hang tolong simpan. Balik-balik mai tanya ni, duit aku mana dia bagi balik? Duit apa ada buat begitu? Duit apa? Yang saya bagi sebelum pergi Kuala Lumpur pokok ni, bilang bagi. Jangan begitu dah. Jangan, tak boleh begitu. Ataupun dia kata nampak kepadamu akan saudaramu sama-sama Islam itu berharta dan berhidup-hidupan, maka datang kamu pergi binasakan dia. Ini ramai dalam masyarakat kita. Dia tak boleh tengok orang senang, dia tak senang. Dia tengok orang senang, dia jadi tak senang. Mula nak karang macam-macam cerita. Ni rasuah ni aku ingat ni. Mana hang tahu dia senang pasal rasuah? Hang kenal kat dia daripada awal sampai habis dia ni siapa? Betul lah ni dia duk kerja postman. Betul lah ni dia duk kerja cikgu. Betul. Tapi pak dia siapa? Tahkah pak dia duduk di mana? Di Terengganu, di Kelantan, di Pahang, di Johor, di mana orang kaya mati, mereka bahagi harta pusaka, dapat kat dia 1/2 juta ke apa ke? Mana kita tahu? Senang-senang hang kata dia rasuah pasal apa? Orang kita ni tak boleh. Dia tengok lagu tu. Dia kata aku tengok dia apa kata. Ni semua ni take makan duit haram. Tuan-tuan, jangan macam tu. Agama tak bagi. Orang yang macam ni tak boleh. Pasal apa? Dia kata dia duk ingat nak pelingkup orang bila nampak orang senang. Tak boleh macam tu. Dia kata maka kianat dia dengan sebab hasadnya itu. Punca dia apa? Dengki punya pasal. Dia pergi pelingkup kawan dia. Kawan tu jatuh, dia pun tak naik juga. Kalau kawan tu duk ada di atas, berapa baik. Dia Islam, kita Islam. Kita tak boleh berjaya macam dia. Kita bangga dengan dia pun tak apa dah. Ni tak. Dia berjaya, kita tak berjaya, kita penjatuh dia. Dia semua orang berjaya. Ini bukan Islam punya tunjuk. Tapi inilah yang diamalkan oleh kebanyakan orang yang mengaku Islam. Baik. Dia kata dan barang sebagainya daripada perbuatan yang merosakkan harta saudara-saudaramu sama-sama Islam. Haram belaka atas seseorang itu membuat angkara dan membuat langgar hukum ke atasnya. Tak boleh. Apa cara pun tak boleh bila buat naya dekat orang. Kehormatan saudaramu itu apakah yang diharamkan itu? Yang kata maruah ni apa benda? Dia kata sesungguhnya pada sepotong hadis tadi menunjukkan haram langgar hukum ke atas maruah dan kehormatan diri saudara sama seagama. Bukankah ada bagi saudara kamu yang sama seagama itu beberapa perkara yang malu dan aib padanya kalau dicanangkan dan dikeluarkan dan dizahirkan pada orang-orang? Dia kata bukankah kita semua ni ada benda yang kita tak suka orang tahu? Semua orang kata, semua kita ni ada satu rahsia yang kita tak suka orang tahu. Ada benda apa masing-masing. Apa benda yang kita tak suka orang tahu tu, masing-masing orang masing-masing rahsia. Begitu. Dia kata maka itulah setengah daripada kehormatan dia. Benda tu aib dia. Kalau sekiranya dibuka, maka jatuh kehormatan diri dia. Maka benda tu tak boleh kita buka. Dia kata tidaklah harus kamu siarkan dan kamu canangkan kata seseorang saudara kamu yang Islam itu jahat misalnya, kuat berbuat maksiat, dikatakan dia ni tai arak, dan dikatakan dia ni kuat main perempuan dan sebagainya. Padahal serupa pada orang akan dia ada baik dan bagus. Sedangkan dia orang bagus. Kita pergi cerita pelik-pelik tentang dia. Dan tengok tu nampak dia pergi masjid pakai dengan serban dengan tu taruh janggut dengan apa. Aku jumpa di Danuk baru ni. Awak semua orang yang pergi ke Danuk tu berdanuk belakang kan? Kan? Tapi orang ni yang kata orang ni dia boleh buat cerita. Aku jumpa, cara sebut tu.
Aku jumpa, bukan orang cerita, aku jumpa. Kita pun dengar kali. Dia pergi beli Toto Narita kot. Kita kata kita ni pergi duduk cover sikit. Dia pergi beli Toto. Kalau pergi beli Toto Narita tak apa lah. Dia pergi buat tu pula. Jadi sikit dia jadi macam anai-anai. Duk makan. Habis dinding tu sebenarnya tak ada apa dah. Kosong dah. Sandak-sandak lepas ke tanah. Dia merosakkan orang macam tu. Jangan macam tu. Dia kata, ataupun dicanangkan bini ni jahat. Ataupun hidup abang lagu tu. Dia tu tak apa lah bini. Cara cakap tu. Dia tu tak apa lah. Tapi bini nak berburuk bini kawan tu. Dia kata ataupun dia kata saudaranya jahat, ataupun mak dia jahat, ataupun mak penakan dia jahat, ataupun pak penakan dia, ada sajalah nak kata kawan tu jahat. Dia tak ada masalah apa, nampak dia okey semua, cari bini dia, anak-anak dia tak ada apa, okey, tengok mak dia, pak dia, tengok adik-beradik dia, dia kan nak hantam juga. Dia jahat macam tu. Dia suka nak bagi aib orang, dia suka nak memalukan orang. Ataupun dia kata disebut akan dia anak tak nikah. Bila kata anak haram, aku tahu anak haram ni dia ni dia cerita pun tak boleh, tapi cerita dah. Dia kata cerita pun tak boleh, tapi cerita dah. Ini yang tak dia kata ataupun bapaknya tak menikah, ataupun isterinya anak tak menikah, ataupun kaum kerabatnya anak tak menikah. Dia kata macam-macam. Maka caci dan aib dengan apa cacian dan aib semua itu haram belaka. Dia kata takut anda mana ni takut takut. Pasal apa? Sembang ni dia memang boleh ikut ni lah. Sembang boleh pergi. Di masjid pun sembang boleh pergi macam ni. Jangan cakap sembang di kedai. Di masjid pun boleh pergi tajuk-tajuk kita duk kata tak boleh. Jadi kita boleh cakap di masjid. Pasal apa? Pasal biasa bagi kita duk cakap benda ni. Maka beruntunglah orang yang boleh kawal diri dia, kawal nafsu dia daripada pergi buat benda-benda berdosa, benda haram ni. Masalah. Dia kata Nabi misalkan haram darah dan harta dan kehormatan saudara sama Islam itu dengan haram berbunuh-bunuhan dan berperang di dalam negeri Makkah di dalam musim haji. Itu dia. Haramnya kita buat benda-benda yang kata tadi ni, semacam mana haramnya kita pergi ke Mekah musim haji, pergi buat benda-benda yang dilarang di dalam ihram. Macam tu punya larangan dia, punya ketat, punya kuatnya larangan dia. Demikian itulah membesarkan haramnya buat segala perkara itu. Maka manakala telah diketahui demikian itu, hendaklah jaga-jaga daripada mengerjakan benda yang ditegah itu. Dia kata, dan telah bersabda Nabi SAW dalam khutbahnya, Nabi kata, ala la yajni janin illa ala nafsih. Jaga-jaga tiada berbuat khianat, yakni bunuh orang oleh satu orang yang buat khianat itu, melainkan kembali ia atas dirinya kena bunuh pula. Kita bunuh orang, kita akan kena qisas, kita kena hukum bunuh balik. Kita bunuh dia, nyawa dia melayang, nyawa kita melayang. Itu dalam Islam begitu. Bunuh balas bunuh, luka balas luka. Dia kata dengan sepotong hadis tadi menunjukkan apabila seseorang itu membunuh saudara sama Islam, nescaya dibalas bunuh pula akan dia. Dan jikalau dikudungkan dan dirompongkan, nescaya dikudung dan dirompongkan pula akan dia. Bukan kata bunuh aja, kita bunuh dia, nyawa kita pun kena, nyawa kita pun melayang. Bukan dekat tu aja, kita pergi buat apa kat dia, potong jari dia sepuntung, jari kita kena potong sepuntung. Ini yang dipanggil qisas di dalam hukum Islam. Qisas dia panggil. Bahkan dia melarat pergi, bukan setakat potong-potong, bukan setakat luka saja, bahkan pukul pun serupa. Kita tampak pipi dia sekali, dia boleh tampak pipi kita sekali. Ini juga qisas. Dalam Islamnya begitu. Tetapi memberi maaf itu lebih besar pahalanya. Ini agama dia macam tu. Dan jika seseorang itu ambil harta saudaranya yang bersimpan dengan nama ambil curi, nescaya dipotong tangannya. Dicuri, hukum dalam Islam potong tangan. Atas dunia dia kena penjara 2 minggu, dia kena penjara 6 bulan. Akhirat esok dia tetap akan dikenakan hukum potong tangan, kerana itu hukum yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat dia. Atas dunia dia tak kena, akhirat dia kena. Yang ni yang kata hukum hudud dalam Islam ni begini, tak boleh lepas ni. Pasal ni hak Tuhan punya. Ya. Baik, dia kata demikianlah hukumnya dilakukan ke atas seorang yang berbuat jinayah ke atas saudaranya yang sama se-Islam. Sabda Nabi SAW lagi, ala la yajni janin ala waladih wala mauludun ala walidih. Jaga-jaga, janganlah berbuat jinayah oleh orang yang berbuat jinayah itu ke atas anaknya. Juga jangan buat jinayah seseorang yang membuat jinayah itu ke atas bapaknya. Pak apa tak boleh buat nayah ke anak, anak tak boleh buat nayah ke pak. Itu sebab kes dera di Sungai Petani minggu lepas ke 2 minggu lepas ke, kes dera di Sungai Petani tu. Kes dera anak umur berapa tahun, tapi dera anak tu. Sampai ada pihak pergi jumpa ni, pergi kata lah macam ni, hang kalau tak boleh jaga anak, bagi kat kami jaga anak.
Apa salah budak tu? Kecil tak tahu apa, otak tak boleh fikir lagi hampir. Apa ni? Manusia kan menatang ke yang pergi buat ke anak macam ni? Agama tak suka macam ni. Tak boleh jaga bagi orang jaga. Jangan pergi buat naya ke budak yang tak berdosa ni. Dia jadi begitu. Baik, masalah. Bapa membunuh anak ataupun anak bunuh bapa, apa hukumnya? Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu menunjukkan tegah atas bapa bunuh anak dan tegah juga anak bunuh bapa. Sopa aja. Bapa bunuh anak pun salah, anak bunuh bapa lagi-lagi salah. Kata ulama, sekiranya marah bapa kepada anaknya lalu dibunuh anak sampai mati, maka tiadalah syarak menghukum bunuh kepada bapa dengan sebab membunuh anak itu. Pak kalau bunuh anak, dia tak kena bunuh balik, tetapi dia tetap berdosa. Hukum di sisi Allah dia tak lepas. Tapi dia tak akan dihukum qisas. Pasal apa? Pasal dia bapa dalam agama, bapa dipanggil waliyuddam. Dia panggil tuan punya darah kepada anak dia. Bapa bunuh anak, bapa tak kena hukum bunuh, tapi bapa tetap salah, tetap berdosa. Tapi kalau anak bunuh pak, anak dihukum bunuh. Ini dalam Islam begitu. Tetapi jika sekiranya anak marah kepada bapa lalu dibunuh bapa dia sampai mati, nescaya dihukum bunuh kepada anaknya. Ini kita kata tadi. Sabda Nabi SAW, ala la yajni janin ala waladi wala mauludun ala walidi. Ala wa inna syaitana qad aisa min an yu'bada fi baladikum hadhihi abada. Jaga-jaga dan ingat-ingat bahawasanya syaitan itu sesungguhnya putih harap dia daripada boleh menjadikan orang menyembahnya semula, yakni menurut akan kehendaknya, yakni supaya jadi segala kapiang orang-orang isi dalam negeri sekalian kamu Makkah itu selama-lama. Nabi sebut dah, orang Makkah, orang yang duduk di Makkah sekali-kali tak akan murtad. Nabi sebut dah masalah. Dia kata orang Mekah tiada jadi kafir sampai kiamat. Ini disebut oleh Nabi. Sesungguhnya dengan sepotong hadis dalam masalah itu menunjukkan tiadalah orang Mekah kembali jadi kafir selama-lama. Ini jaminan yang disebut oleh Nabi. Itu sebab tuan-tuan, Mekah Madinah ni tempat istimewa. Kan Nabi SAW kata apa? Nabi kata kalaulah kerana nak melancong terpaksa berpekin-pekin belanja, jangan sampai begitu. Kecuali Nabi kata kalau kerana nak pergi ke Mekah, Madinah ataupun Baitul Maqdis, boleh kita berpekin belanja kalau ingat nak pergi 3 tempat ni. Kalau kita pekin belanja makan pun terkemut-kemut, jimat-jimat, pasal apa? Pasal nak pergi tengok Casablanca, itu tak disuruh. Kalau betul-betul duit lebih nak pergi, itu tak salah, bagus, melancong ke mana pun bagus. Tapi kalau sampai nak kena pekin belanja kerana nak pergi ke Casablanca, kerana nak pergi ke Morocco, kalau tak disuruh. Tapi kalau kerana nak pergi Mekah, kerana nak pergi Madinah, kerana nak pergi tengok Masjidil Aqsa, kerana tu kita pekin belanja, itu dibenarkan oleh agama. Pasal apa? Pasal dia nak habaq 3 tempat ni istimewa. Istimewa Mekah ni sampai ke peringkat apa? Sampai Nabi kata orang yang duduk di Mekah ni tak akan murtad. Dia tak akan kembali kepada kufur dia selama-lama. Baik. Dengan kerana itu dia khabarkan Nabi SAW kepada kita bahawasanya syaitan sudah putus asa dia daripada dapat dia memimpin orang-orang di Mekah kembali sembah berhala selama-lama. Tak akan jadi benda ni. Selamat duduk di Mekah ni, selamat. Pasal apa? Pasal dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka sabda Nabi SAW, walakin satakunu lahu ta'ah fima tahtaqiruna min a'malikum fasayarda bih. Maksudnya dan tetapinya lagi akan ada baginya satu turunan dan ikutan kehendaknya pada barang yang sekalian kamu pandang hina daripada amal-amal kamu, maka jadi suka syaitan dan redha ia dengan dia. Tapi Nabi kita jaga baik-baik. Akan berlaku satu keadaan di mana apa? Kadang-kadang benda kecil ni apa saya? Benda kecil ni apa saya? Boleh jadi sampai bunuh. Nabi kata, jaga-jaga. Nabi kata akan sampai satu keadaan, satu masa di mana kadang-kadang benda tu kecil aja, dia boleh pergi jadi satu besar punya hal. Contoh apa tuan-tuan? Contoh kita kata contoh Legula ni. Kita ada buat kereta. Main satu motor lagu duk angkat tayar ke tepi kereta kita. Duk angkat tayar. Kita pergi on dekat dia. Tu benda kecil lah. Kita pergi on dekat dia. Apa ni dia buat kerja macam ni? Saat lagi daripada sebiji motor dia jadi 25 biji motor. Depa mai, depa himpit kereta kita bagi berhenti di tepi, dia buka pintu, dia heret bawa keluar, dia demah kita dengan helmet dia, berdarah merambut, mati kita ni. Punca kematian ni pasal apa? Pasal benda kecil ya, pasal pergi tegur budak nakal ni aja. Karena tu aja mati. Nabi sebut nah benda ni. Nabi kata akan jadi satu keadaan esok ni di mana kecil punya benda boleh jadi
satu hal besar kena dekat kita. Pergi tegur kecil punya hal aja. Orang balik masjid tengoklah kelaku tak senonoh budak-budak muda ke apa ke. Tegur tu, balik mayat di rumah. Ni budak-budak lah ni ganas dia sampai macam tu. Ganas, dia jadi ganas, dia jadi tak tahu macam mana, dia jadi apa silap tak mana, tak kena, salah tak mana tak tahu. Tapi dia jadi ganas macam tu. Dia tengok public phone elok-elok dia tak boleh tengok, dia pergi rentak bagi putih bang, ganggang tu wire putih. Ni kawan saya buka kedai, pergi bubuh tu mesin ayam apa tu. Orang bubuh duit boleh duk ambil ayam buat balik. Apa ke nama ayam tu? RO, mesin ayam RO ni. Satu hari pergi kedai dia tengok terpopak peluang mesin tu. Kata dia ni apa hal ni? Apa hal Ustaz? Dia kata ni budak-budak lah, saya pun tak tahu lah Ustaz. Saya kata apa benda macam tu? Dia kata ni mesin lah, ayam ni lah, ayam yang kata RO ni. Dia kata bersih dia boleh buat sebulan dalam 1,500 satu mesin. Ni terpopak 2 minggu dah tak boleh apa. Tak pasal apa? Yang pergi rongkah tu pasal apa? Tak ada pasal apa? Sakit jiwa. Budak-budak ni dia sakit jiwa. Di sekolah ni, di dalam tandas apa semua orang buat elok ni. Kontraktor siapkan satu bangunan sekolah ni semua sempurna elok dengan pintu, dengan selak pintu, dengan semua cukup. Pihak sekolah pula beli getah untuk nak mudahkan dia istinja basuh. Bila buang air nak basuh senang, bubuh getah ikat dengan ring besi lah, nak buat bagi keselesaan dia. Dia start dengan selak tu jahanam dulu, lepas tu pintu dia terajang bagi reban, lepas tu paip getah tu dia cabut, dia lempar tak tahu pergi ke mana, last sekali dia terajang kepala pancok tu bagi tak ada. Lepas tu dia nak masuk berak susah. Tuan-tuan pergi tengok di sekolah-sekolah ni, anak-anak kita duk mengaji ni, cikgu ni sakit kepala dah, tak tahu nak buat macam mana. Padan dengan bapak ni pun, bila orang buat peraturan suruh pakai tudung, bapak orang duk lawan benar ni. Padan dengan pak tu pun. Tu bukanlah nak kata kat dia, tapi tu pun tak patut juga macam tu. Pasal agama dah kata tutup aurat ni wajib. Sekolah bukan buat undang-undang baru. Sekolah cuma menegaskan balik hukum yang ditentukan oleh Allah. Bapak pergi lawan pasal anak nak kena pakai tudung ni pasal. Malulah tuan-tuan, malulah. Jangan macam tu lah. Tolonglah jangan macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya anak kita orang nak bentuk bagi jadi baik, dia jadi lagu lain. Dia jadi sakit jiwa. Jadi sakit jiwa kan motor tu 2 tayar tu dah bahaya dah. Kereta 4 tayar ni adat katanya korang lah bahaya. Motor 2 tayar ni bahaya dah. Angkat bagi tinggal satu. Anak siapa? Anak siapa? Kalau tak anak kita pun anak adik-beradik kita. Kalau tak anak adik-beradik kita pun anak jiran kita. Kalau tak anak jiran kita pun anak orang kampung kita. Tuan-tuan, tolonglah. Benar ni kita duk baca kitab ni nak bagi jadi elok semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah dan Ibni Abbas dan Jabir dan Khuzaim bin Amru As-Sa'di, dan katanya lagi ini hadis hasan dan sahih. Dan telah dikeluarkan hadis yang sama juga oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Ilmi dan lainnya, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Hajj. Hadis yang kita baca tadi dalam Sahih Bukhari pun ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Hadis itu hadis yang boleh dibuat hujjah. Baik, masalah orang yang menurutkan kehendak syaitan dengan sedikit perkara yang dipandang hina tu apa benda? Sesungguhnya hadis tadi menunjukkan manusia itu mau menyukakan syaitan dengan sebab turut kehendak syaitan menyempurnakan perkara yang kepalang, benda kecil aja. Tapi dia pergi jadi pasal. Pasal apa? Pasal syaitan mau benda tu. Maka iaitu manakala syaitan itu telah putus harapan nak bawa orang Islam kembali kepada sembah berhala, maka dia pun merasuk segala amal yang boleh jadi sikit sebab dan kepalang jua kepada bilangannya sampai boleh jadi kepada berbunuh-bunuh dengan sebab sedikit itu. Kita kata tadi. Syaitan ni dia nak bawa orang Mekah bagi jadi sembah berhala balik, dia tak boleh buat, dia masuk cara lain pula. Dia buat macam mana? Dia pergi buat macam ni. Benda kecil boleh bawa kepada berbunuh-bunuh. Kerana menyaga hang sebelah, aku sebelah menyaga, kedai hang maju daripada kedai aku, pergi buat ilmu sihir. Dia buat ilmu sihir, buat santau, buat apa, bagi dia kena sampai muntah darah, sampai bawa kepada habis umur. Sikit punya pasal saja, pasal menyaga dia tak semaju kawan tu. Kerana tu aja dia bawa pergi sampai bunuh. Pasal apa jadi macam ni? Dia kata angkara syaitan. Angkara syaitan.
Nabi kata benda ni akan jadi menjelang akhir zaman dan membawa fitnah besar dan boleh membawa ke perang sama sendiri. Kadang-kadang sama orang Islam boleh perang kerana kecil punya benda. Dia kata, seperti mana seorang yang terkena tipu di dalam jual beli sekupang ataupun seduit ataupun sejemput makanan, kena tipu sekupang aja yang pergi jadi pasal sampai pergi bakar kedai. Dia pergi beli derian dekat kawan tu, beli derian, kawan tu kata insya-Allah buah ni buah elok, pasal apa saya duk jual lama dah, saya duk ambil pun daripada dusun ni, memang buah ni yang lepas-lepas elok, insya-Allah lah yang ni pun elok. Tuan yang menjaga ni cakap cukup elok dah. Kita balik-balik pergi buka-buka tengok mangkar naik angin tu dia kata tengok ke janggut secotek tu ingat kot ada merepek tak habis lagi. Dia kata apa, minyak gas skin dengan apa duit, dia nak pergi cucuk kedai kau tu. Sikit punya pasal derian mangkang punya pasal hampir bakar kedai dia apa ni. Tapi Nabi kata apa, akhir zaman benda ni boleh jadi. Tuan-tuan, ni kita dah dengar Nabi bagi amaran, jangan kita terjebak dalam perbuatan yang merugikan diri. Jangan macam tu. Kita ni lebih kurang mau bagi selesai bang, tak mau duk ambil ingat, berdendam, nak bawa setang. Lebih kurang bagi selesai bang. Sudah. Bagi jadi elok semua sekali. Ataupun setengah tahil timbangan punya pasal, boleh jadi sampai berbunuh-bunuh dan bermati-mati kerana menuntut haknya. Beli gula putih, beli 2 kilo, balik-balik di rumah dia pun ada penimbang satu, timbang-timbang kurang 1 gram, kurang 5 gram. Pi balik ke kedai tu, pi kata kat dia, ni apa ni? Hang betul-betul hang timbang berapa banyak kat aku tadi? Tanya. Kau ni tadi Haji ambil berapa? Aku minta 2 kilo. Saya timbang berapa dah? Hang timbang berapa nak ambil? Unggai perau kata pertabak. Dia perungui ni, la ilaha illallah. Awak dia jadi lembut tu. Dia perungui. Bukan boleh silap sikit, pinggan dia lesung, piung kata silap sikit, sepak bangku, pi ke dinding. Silap sikit tepuk meja pam, kata merah menyala tapak tangan ni, ketang di dengan geram dengan sakit pun sama. Tak elok sangat. Duk main mengaji jangan buat lagu tu lah. Kan kalau duk main mengaji ni lebih-lebih lagi jangan buat lagu tu. Jangan buat lagu tu, orang tak mahu orang macam tu. Dan yang makan haknya itu pun ada engkar dan mempertahankan dirinya daripada menurut sebagaimana kehendak lawannya itu jadi lagu tu. Pertahan aku sampai jadi gaduh dan berbunuh-bunuh. Maka jaga-jaga wahai sekalian ikhwan, saudara-saudara semua, akan tipu daya di atas perkara yang sikit ni. Janganlah sampai berkeras-keras kepala dan biarlah berlembut-lembut hati supaya tiada menyukakan syaitan. Dia kata, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Ni lepas ni la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Dia kata tak halal, tak boleh bagi satu orang Islam itu mengugut saudara dia sama seagama. Ugut yang kata yurawwi' ni, mengugut ni bukan setakat pi ugut pi. Tentang kita akan jumpa nanti, saya ingat ada dalam bab ni. Kita akan jumpa nanti hadis Nabi. Hadis Nabi saya ingat ada dalam bab ni. Nabi kata barang siapa yang jeger mata dekat kawan dia dengan tujuan nak menakutkan kawan tu, di hari akhirat esok Allah akan takutkan dia. Dia sampai macam tu. Kita sama-sama seagama ni tak boleh duduk tengok dia tengok kita penat spotlight kita, dia penat spotlight dia. Nabi kata apa? Nabi kata jenis macam ni, Nabi kata Allah akan takutkan dia di hari akhirat esok. Atas dunia semua orang takutkan dia tengok aja kawan tu terus dipanjok. Dia tengok aja dandan nak pergi panjang. Takut kat dia sampai di akhirat esok Allah akan buat dia setakut-takut manusia di hari akhirat esok. Tak boleh. Pasal apa? Jenis tu jenis ni jenis sombong. Jenis orang sombong. Tak boleh. Sombong-sombong ni agama Allah cukup tak suka. Dan termasuk di dalam yurawwi' ni juga yang kata mengugut ni juga jenis apa? Jenis duduk melawak dengan kawan. Kawan tu orang lain tu dia kata kaki tak semayang. Kaki tak semayang ni dia pakai kaki palsu. Jadi bila semayang kaki dia sandang pergi tepi, tak semayang lah kaki tu. Jadi mereka duk kata dia ni kaki tak semayang. Dia bukan jenis orang tak semayang, dia jenis orang semayang tapi kaki dia tak pernah ikut semayang. Kaki dia duk sandang dinding tu. Kan? Kita pergi pelari kaki tu sorok. Ini termasuk di dalam yurawwi'. Dalam hadis Nabi akan bawa contoh pelari tungkat.
Dia orang yang jenis jalan berbantu tungkat. Kita pelari tungkat tu, biar sorok oleh jam tu ke apa ke. Dia ni tungkat tak boleh balik lah. Biar bagi dia pucat lesi, takut baru orang dan melawak. Tak boleh macam tu. Seperti mana, ini macam baru ni lah. Seperti mana 1 hari bulan April, orang Islam ni pun nak April Fool juga. April Fool ni termasuk di dalam Eurawet. Kita mengugut, menakut-nakut, menipu orang. Tak boleh. Tipu orang. Ni hamai cepat ni di rumah aku ada siapa ni, hamai. Oh cuba tunggu satu. Orang tu bumbang mandi pakai baju congdek main dengan motor. Main tengok tak ada apa. Dia kata sorry April Fool. 1 hari bulan April boleh lebih daripada orang putih pula dah. April Fool ni pun tak boleh dalam agama. Ini juga termasuk di dalam Eurawet. Ini kita akan tengok apa hadis Nabi kata apa. Lepas tu kita akan masuk tajuk fi isyaratil muslim ila akhihi bisilah. Dia kata tak boleh kita ni acu senjata tajam kepada saudara kita yang seagama. Dengan anak pun tak boleh. Ada jadi ya, satu orang tanya saya, dia kata ustaz ni, saya ni problem betul dengan bini saya ni. Ni apa siapa? Dia kadang-kadang anak tak mau baca buku, tapi cara dia takutkan anak suruh baca buku ni kadang saya tak suka. Tapi ni hang buat macam mana? Dia kata ni sampai ambil pisau duk potong bawang di dapur ni, mai tak di muka anak dia. Nak baca buku ke tak mau? Tak mau mai mak nak potong orang tangan hang. Tak boleh tuan-tuan macam tu. Salah dari segi agama. Bukan salah dari segi adab saja, dari segi agama salah. Kita akan tengok hadis dia, larangan kita duk acu senjata tajam kepada orang ni, tak boleh. Tuan-tuan kita tengok, ada banyak benda yang kadang-kadang kita duk buat hari-hari, kita ingat tak apa. Orang macam tak boleh. Tak boleh tu bukan tak boleh ulama kata tak boleh. Nabi kata dalam hadis kata tak boleh. Jadi itulah kebaikan kita main mengaji, tuan-tuan. Tak ada satu orang yang ilmu dia cover semua, tak ada. Semua orang ada loophole, ada kekurangan di sana sini. Selagi kita mau mengaji, selagi Allah nak buka kita untuk menerima ilmu-ilmu yang boleh memperbaiki hidup kita dan hidup keluarga kita semua. Mudah-mudahan keikhlasan kita belajar akan diganjarkan dengan kefahaman ilmu dan diganjarkan dengan kebahagiaan rumah tangga. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.